Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Amirah Syazwani binti Razali yang bernombor matrik A174409. Ini merupakan video untuk pendapat saya terhadap soalan-soalan yang ditanyakan di dalam modul 3 ini. Okey, untuk soalan yang pertama, iaitu pendapat saya tentang masa depan ekonomi angkasa sebagai sumber kekayaan baru New Economic Frontier dunia. Okay, pada pendapat saya, masa depan ekonomi angkasa sebagai sumber kekayaan baru dunia adalah cerah. Ini dapat dibuktikan di negara lain, misalnya di Amerika Syarikat, iaitu beberapa tahun lalu beratus-ratus syarikat baru telah dibentuk yang khusus terhadap penerbangan dalam infrastruktur angkasa. Antaranya ialah penghilangan, keupayaan pelancaran dan perkakasan IT terhadap satelit. Selain itu, terdapat juga infrastruktur lain seperti pelancongan angkasa lepas, jalur lebar satelit dalam media dan pelombongan asteroid. Namun demikian, usaha pengendalian melibatkan ruang angkasa ini memerlukan jentera berat, infrastruktur yang lengkap dan tenaga kerja yang banyak. Dalam erti kata lain, perkara ini memerlukan sejumlah modal yang besar yang akan disalurkan dalam fasa penyelidikan, pembangunan dan ketika syarikat-syarikat ini hendak membina infrastruktur tersebut. Oleh kerana kejayaan dalam angkasa lepas menjanjikan pulangan yang standard dengan usaha tinggi dalam pencapaiannya, namun perkara tersebut akan memakan masa yang lama dan boleh mencapai sehingga 50 tahun lamanya. Oleh itu, ekonomi baru ini memerlukan pelabur yang sabar. Satu tanda kesediaan pelabur untuk menunggu adalah peningkatan pergantungan perdana modal kekal dan jangka panjang. Untuk pandangan saya untuk soalan yang kedua, iaitu jika anda diberi peluang mengubah polisi bagi menjadikan bidang angkasa sebagai sumber ekonomi baru Malaysia, apakah strategi dan inisiatif yang anda akan cadangkan? So, antara strategi yang akan saya cadangkan ialah dengan menubuhkan dasar baharu, misalnya dasar angkasa negara 2030 yang telah diluluskan oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 2017. Pengenalan kepada dasar ini merupakan detik penting dalam sejarah negara selepas 6 dekad kemerdekaan serta peristiwa ini penting dalam meluaskan penerbukaan terhadap sektor angkasa lepas. Dasar Angkasa Negara 2030 mengiktiraf keperluan untuk akses kepada keupayaan angkasa telah menambah baik perkhidmatan yang diperlukan oleh rakyat dan keselamatan negara. Dasar ini juga akan menjadi rujukan dalam menentukan hala tuju pembangunan sektor angkasa di Malaysia untuk memanfaatkan keupayaan angkasa lepas dan menyelaraskan keutamaan serta komitmen dalam bidang ini secara strategik. Kerajaan mengiktiraf bahawa aktiviti angkasa lepas, terutamanya komunikasi satelit, pendirian jauh dan aplikasi navigasi berkait secara langsung dengan kesejahteraan ekonomi dan masyarakat negara. Oleh itu, dengan pertubuhan sesuatu dasar terhadap bidang angkasa sebagai sumber ekonomi baru Malaysia yang mempunyai pelbagai inisiatif di dalamnya akan menarik minat masyarakat dan secara tidak langsung akan berlakunya penubuhan syarikat-syarikat baru yang akan menjurus terhadap ekonomi angkasa ini. Okey, untuk pendapat saya bagi soalan yang ketiga pula, berdasarkan strategi dan inisiatif yang dicadangkan, bagaimana anda melihat masa depan ekonomi angkasa di Malaysia dalam tempoh 20 tahun dari sekarang? So, bagi pendapat saya, masa depan ekonomi angkasa di Malaysia dalam tempoh 20 tahun dari sekarang akan berkembang pesat seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Ini dapat dibuktikan dengan pelbagai sumber artikel yang menyatakan bahawa sektor angkasa lepas ini membawa pulangan lumayan yang bukan hanya sekadar dari segi keuntungan wang ringgit, malah dari segi peningkatan ilmu dan peningkatan teknologi maju yang mampu berdaya saing dengan negara aero angkasa yang lain. Itu saja pendapat saya tentang soalan-soalan yang ditanyakan dalam modul 3 ini. Sekian, terima kasih.